Inspirasi Inforia Islam. Semuanya diikim. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Arah Nur CBP. Arah Nur CBP? Ya, Arah Nur CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Arah Nur CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Arah Nur CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 13887650. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 13887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin, sedang pendengar Radio IKIM, radio hebat dan terhebat di Malaysia, bersama dengan penerbit Siti Rohani. Saya Muhammad Zawawi bersama dengan tuan-tuan masih lagi dalam Tazkirah Ramadan. Tazkirah Ramadan Al-Mubarak. Dan kita kena sentiasa mengingatkan diri kita. Ingat. Kenapa ingat? Sebab kita sering lupa. Satu. Yang keduanya, daripada puasa yang begini hebat, perlu kita detailkan. Kita detailkan dia. Detailkan dia sudut. Apa yang Rasulullah SAW sebut supaya bila kita faham apa Nabi sebut, ditafsir oleh para ulama, barulah puasa yang kita sedang karungi ini sangat bererti. Bukan kosong saja. Tahu kosong? Kosong ni maknanya kosong macam kosong dalam arti kata tak ada, tak terasa dia punya kebesaran dan kehebatannya. Okay. Sebelum ni saya cerita beberapa cerita tentang puasa. Contohnya puasa itu dia Allah yang membalasnya. Kali ini saya nak cerita as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Gapolio macam perisai itu. Gapolio. Jadi perisai, tuan-tuan, kalau dalam bahasa kita disebut perisai ni bila kita berperang zaman dulu, bila berperang kita akan pakai di belah kanan kita pedang, di belah kiri kita perisai. Yang ni kita takik, yang ini kita tekan. Pokok kita ada perisai. Jadi apa maksud Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun. Para ulama kata al-junnah, bukan al-jannah. Al-junnah. Al-jannah juga. Al-junnah ialah makna puasa itu. Junnah ialah al-wiqayatu minan nar. Puasa ini ialah pencegah, penghalang, penyelamat daripada neraka. Macam kita pakai perisai juga, nak selamat daripada tikaman, nak selamat daripada pukulan. Cuma puasa ni dia penyelamat kita, perisai daripada api neraka. Wah, Masya Allah. Rupanya kita duduk puasa ni, duduk berlapar ni pagi petang. Ini kita menyiapkan perisai. Dan pula bertepatan pula dengan makna takwa. Takwa dengan junnah ni hampir-hampir dekat makna dia. Kenapa dia perisai? Sebab li'anna sawma ta'atan lillah. Sebab puasa ni taatan. Bila kita puasa, kita taat. Dan di antara buah-buah taat, kenapa kita taat? Buah dia, hasil taat ialah untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi, sembahyang satu hal, zakat satu hal, haji satu hal, tapi untuk puasa ni, memang khusus betul Allah sebut. Nabi sebut khusus. As-siyamu junnatun. Special betul ibadat puasa ni, khusus untuk menyelamatkan daripada kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi poin, para ulama mengatakan, dia kata as-siyamu junnatun. Sebab apa? Sebab as-siyam tu satunya taat. Dia penyelamat daripada kita buat maksiat. Bila kita berpuasa, dia menghalang kita daripada buat maksiat.
Jadi bila menghalang buat maksiat, dia menjadi sebab untuk kita selamat daripada api neraka. Api neraka ni apa? Sebab Allah cipta neraka bukan untuk menzalimi manusia. Tapi Allah mencipta neraka untuk menzalimi sesiapa yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi sebab itulah puasa ni taat. Jadi taat tu sebab. Puasa ni taat, dan taat juga menyebabkan kita terhalang daripada buat maksiat. Terhalang buat maksiat itulah menyelamatkan kita daripada api neraka. Boleh faham ya? Okey. Kemudian muslimin rahmati Allah. Al-siyamu junnatun. Ulama kata cendekiawan Islam sebut tadi, puasa ini menyelamat daripada api neraka. Yang pertama sekali dia kata penyelamat, sebab tu puasa ni kita sebut puasa ada dua tau. Puasa ni kita pertama kena jaga jangan batal puasa. Itu penyelamat. Jaga jangan batal puasa, itu satu hal. Yang keduanya, jaga jangan batal pahala puasa. Faham kan? Kita sebut dulu. Jaga jangan batal puasa, jangan makan sengaja, jangan minum sengaja, dah tahu dah. Tapi jaga juga jangan batal pahala puasa. Jadi jaga jangan batal pahala puasa itulah merupakan buah kepada ketaatan. Dan kita sebut tadi, buah ketaatan itulah menjadi penyelamat kepada kita. Dan buah itulah yang namanya at-taqwa. Itu dia. Itulah merupakan taqwa. Dan taqwa itu dari sudut syarak, apa makna taqwa? Taqwa maknanya ittiqa ada jenar. Ittiqa menjadi penghalang, penyelamat daripada api neraka. Jadi siapa itu? Ada pun orang yang mendapat taqwa ini, sebenarnya dia mendapat penyelamat yang confirm daripada kemarahan Allah, selamat daripada azab Allah dunia dan akhirat. Jadi semua itu datang daripada taat. Yang keduanya datang daripada taat, satu. Yang kedua lagi meninggalkan maksiat. Jadi puasa ni mengajar kita supaya jangan buat maksiat. Bila jangan buat maksiat, sebab kita puasa takut, kena takut. Orang kita ni banyak takut dengan betul puasa. Macam saya tadi rasa, tadi kita puasa. Saya tadi, berasa macam dahaga betul lah. Dahaga betul. Boleh minum, boleh, tapi tak boleh. Tinggal maksiat antaranya bila anda langgar. Durhaka pada Allah. Allah kata buat, kita larang, kita tak buat. Allah kata buat, kita tak buat. Itu pun durhaka juga tu. Jadi yang kita dengan diri kita boleh buat, ketika boleh buat, kita tak buat sebab takut pada Allah. Itu dipanggil tarkul maksiat. Jadi sebab itulah kita kena taat kepada Allah, dan taat itu merupakan punca takwa, dan sama dengan hadis as-siyamu junnatun. Puasa itu ialah junnah perisai. Okay. Kemudian juga muslimin rahmati Allah sekalian, puasa ni lagi satu, as-sawmu ta'atun fi nafsi. Puasa ni dia ketaatan datang daripada dalam diri kita sendiri. Datang daripada diri kita sendiri dengan sebab tadi, katanya dengan sebab kita kita taat. Yang keduanya dengan sebab kita meninggalkan perkara maksiat. Dan maksiat itu ialah punca kita ke neraka. Jadi bila punca ke neraka, kita tidak buat perkara punca ke neraka, ini dia. Kalau kita tak buat perkara punca ke neraka, kita sudah membina junnatun. Kita sudah pun membina tembok supaya kita tak kena neraka. Itu. Yang ketiga, kata ulama, dia kata puasa ni bila tinggal maksiat, antara tinggal maksiat ialah dipanggil tarkus syahwat al-muharramah. Meninggalkan syahwat. Syahwat ni keinginan, kebinatangan seksual yang diharam. Seksual ada yang halal bila kahwin, jadi halal. Sebab itu Nabi SAW apabila beri nasihat kepada orang muda nak kahwin tak boleh. Duit tak ada, jodoh tak ada, tapi nafsu membuat-buat. Nabi suruh mereka berpuasa. Kenapa berpuasa? Fa'innahu lahu wija. Sebab dengan puasa ni, dia jadi penghalang daripada kita buat perkara maksiat. Sebab orang bila tak kahwin, kemahuan ada. Boleh terlibat dengan zina, boleh terlibat dengan pelacuran, boleh terlibat dengan film lucu dan sebagainya lah. Tiba-tiba dia berpuasa. Bila berpuasa jadi lembik, tak urok, tak larat. Bila tak larat, nak buat dosa pun tak jadi. Jadi, hadis beritahu,
kamu kena puasa fa innahu lahu wija. Kenapa itu menghalang kamu daripada kamu melakukan perkara maksiat. Jadi puasa itu dia menghalang daripada dari sudut dosa angle syahwat seksual. Masya Allah. Jadi tentang rahmati Rasulullah, betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa itu as-siyamu junnah. Puasa itu adalah merupakan junnah, perisai. Kata seorang alim Sadiq Hasan Khan, dia kata lebih kurang juga, dia kata idza kaffa nafsahu 'anil ma'asi, siapa yang menahan dirinya daripada buat maksiat di dunia, di dunia ni dia tahan diri dia, jangan buat maksiat, tak buat maksiat. Puasa menghalang dia buat maksiat, kana sitran lahum minan nar. Kalau dia menghalang diri daripada buat maksiat, maka dia sudah membina tirai. Dia membina tabir dirinya daripada api neraka. Itu namanya as-siyamu junnah. Puasa itu perisai sebab dia menahan diri dia. Masya Allah. Ada seorang lagi ulama, Abdullah Al-Qawi, dia kata, falamma kaffa as-saimu nafsahu 'anil ma'asi fi dunya, lebih kurang sama. Siapa yang menahan puasa dia? Dia berpuasa. Okey, sebab itu maaf. Berpuasa rukuk. Tahun ni saya jumpa kawan saya seorang, dia isap rokok dia kata bagus. Dia kata kenapa bagus pula? Bila kita isap rokok, kita menolong menanam tembakau banyak cantik dia punya petua. Tapi bagus itu kita berhenti rokok. Dia kata puasa buat saya berhenti merokok. Jadi dalam kafas sa'imu, kalau orang yang berpuasa menahan diri daripada buat maksiat di dunia kana sitrun lahun, dia akan menyelamat daripada api neraka, dan fakaffat anhu fil akhirah. Siapa dia yang menahan diri daripada neraka pada Allah ke dunia, Allah akan membina pula dia punya kalanan namanya junnah, perisai daripada terkena ketika di akhirat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tafsiran para ulama cerita di sini, dia kata apa? Dia kata segala kedurhakaan kita kepada Allah muta'alliqun, bersambung dengan neraka, dan segala ketaatan pula adalah merupakan penghalang daripada api neraka. Jadi segala ketaatan penghalang api neraka. Sembahyang menghalang api neraka, zakat menghalang api neraka, haji menghalang api neraka sebab ketaatan. Apalagi puasa jadi penghalang. Wa wiqayatun minan nar, dia menyelamatkan daripada api neraka. Okey. Lagi kata Ibn al-Arabi, bila dia baca hadis Nabi as-siyamu junnatun, puasa penghalang daripada neraka, dia sebut, ada satu hadis sebut an-naru mahfufatun bisyahawat. Api neraka ni, orang masuk neraka ni, mahfufatun dipenuhi dengan syahawat. Mahfufatun dikeliling kelalan. Macam juga nak masuk syurga, al-jannatu mahfufatun bi al-makarih. Nak masuk neraka ni penuh dengan benda-benda apa bil makarih. Di zuhur nak masuk syurga penuh dengan benda-benda yang tak disukai, bil makarih. Kau suka tahajud, tak suka sedekah, tak. Nak masuk syurga kena sedekah memang tak suka sebab habis duit. Nak masuk syurga dengan puasa lapar memang tak seronok, tapi kita lawan. Tapi masuk syurga neraka, nak masuk neraka penuh dengan syahwat. Masuk neraka apa dia? Seronok, mengumpat seronok, bercoran seronok, pukul orang seronok, maksiat seronok, mencuri seronok, berzina seronok, ambil orang seronok. Tapi tiba-tiba puasa ni dia menghalang syahwat kita. Kita boleh makan tapi tak boleh makan sebab kerana Allah. Kita boleh minum tapi tak minum sebab kerana Allah. Kita boleh mengumpat tapi kerana Allah. Jadi bila orang puasa ni dia meninggalkan syahwat dia tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tarkus syahwat junnah, meninggal perkara yang seronok tapi diharamkan oleh Allah itu junnah. Lebih kurang macam tadi juga. Maka Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan sama juga. Dia kata cukuplah puasa kamu yang berkualiti. Puasa berkualiti sahajalah menjadi junnah. Kalau puasa tak berkualiti, dia tidak menjadi junnah, tak menjadi perisai. Sebab puasa yang tak seberapa dan puasa yang tidak boleh menghalang daripada neraka. Itulah hari ni kan, kita tak seronok
Kita tak seronok ada orang puasa tapi dia puasa tapi tak sembahyang. Namanya puasa tu belum jadi junnah. Dia puasa tapi tak betul orang. Puasa tu belum jadi junnah perisai. Dia puasa lapar tapi mengumpat. Dia tak jadi junnah, dah jadi perisai. Dia puasa tapi tak bayar zakat. Dia bukan junnah. Dia tak puasa tengok benda tak elok. Belum jadi junnah. Perisai. Jadi puasa yang perisai ialah puasa yang berakhir kepada matlamat at-taqwa. Jadi tuan tu tuan, maaf kita dah puasakan. Hari berapa kita puasa hari ini? Kita puasa ingat. Kita puasa, aku nak bina tirai, bina tabir aku dengan neraka. Kita puasa hari kedua. Ini untuk menyelamatkan daripada api neraka. Jangan sia-siakan peluang khusus ibadat Allah pagi ni puasa untuk selamat api neraka malam. Sekali kita puasa kerana Allah menyelamatkan kita daripada 70,000 tahun daripada api neraka. Sekarang kita puasa. Jadi kita puasa pun rasa bersemangat. Kenapa? Selamatkan daripada api neraka. Apa lagi? Kita biasa baca satu hadis. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada masuk senarai orang yang jadikanlah aku orang yang senarai ke senarai selamat daripada api neraka. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang tersenarai selamat daripada api neraka. Jangan lupa baca doa. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Dalam puasa itu junnatun, kita pula baca doa tu dan kita pula baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kamu ni pemaaf, maafkanlah aku. Jadi semua itu tuan-tuan menggabungkan makna asyamu junnatun, puasa itu perisai, dan perisai zahir, perisai batin, perisai daripada api neraka Allah sehingga kita menjadi ahli surga Rayyan. Selamat kita beramal dengan ilmu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 13887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 13887650. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah dan jangan kamu pula melampau. Sungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita supaya berpakaian dengan cara yang terbaik tatkala kita pergi beribadah, khasnya di masjid. Seperti dalam hadis Muslim, perintah ini bertujuan menyalahi kelakuan manusia pada zaman jahiliyah, yang mana pada ketika itu manusia bertawaf di Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian. Untuk itu, cuba kita lihat pakaian kita bila kita ke masjid. Kadang-kadang kita lebih suka berhias bila pergi tempat-tempat tertentu, ke majlis tertentu, bertemu dengan manusia. Sedangkan bila kita ke masjid, kita lupa untuk berhias dan berpakaian cantik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perintah dalam ayat ini ialah makan dan minum tanpa melampaui batas. Inilah bukti bahawa Islam merupakan cara hidup yang paling ideal, yang mementingkan kesederhanaan atau kita panggil sebagai wasatiyah. Dalam semua hal termasuk makan, minum, kita disuruh menjaga prinsip ini. Makan dan minum berlebihan memang
telah menyebabkan banyak masalah kepada kesihatan dan menyebabkan kita sukar untuk beribadah. Hadis Nabi SAW, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa rasa bongkak dan tanpa melampaui batas. Untuk itu, bersederhanalah dalam semua tindak tanduk kita. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar Radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna, insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybim.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Imrah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami, daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak.
Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah, atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karankafmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda. Masjid Bukit Bandaraya Yusof Shah Alam, kerja-kerja dapat digerakkan namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03-8605-3676 atau 019-354-1115.